Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Oliver, Datuk Mizan dan Cik Syamirah. Saya Muhammad Taufik bin Azmi selaku Ketua Kumpulan Zon 1. Kumpulan kami dianggotai oleh 5 orang ahli kumpulan. Baiklah, tema yang diberikan kepada Zon 1 adalah Pusat Bandar Berwarisan. Mengapa tema Pusat Bandar Berwarisan ini diberikan kepada Zon 1 adalah berdasarkan lokasi serta ciri-ciri yang terdapat pada lokasi Zon 1. Antara cirinya adalah lokasi ini dikelilingi dengan bangunan bersejarah dan mempunyai struktur reka bentuk bangunan lama serta tempat bersejarah di mana laungan kemerdekaan yang pertama dilaungkan. Baiklah, ini adalah isi kandungan yang akan dibentangkan oleh ahli kumpulan saya, iaitu keadaan semasa zon kawasan, kawasan bermasalah, idea cadangan, master plan dan ilustrasi, cadangan pelaksanaan dan plan utama Zon 1. Lokasi Zon 1 ini adalah terletak di utara kawasan kajian, iaitu bersebelahan dengan Zon 2. Seterusnya adalah keadaan semasa Zon 1. Antara kawasan tumpuan yang berada di Zon 1 adalah Kelab Diraja Selangor, Dataran Underground, Dataran Merdeka, Gereja St. Mary, kawasan Padang Dataran Merdeka serta kawasan Jam Detik. Dan kawasan yang berpotensi di Zon 1 ini adalah keseluruhan kawasan Dataran Merdeka, kawasan Jam Detik dan tempat letak kenderaan bawah tanah. Seterusnya, saya akan membentangkan kawasan bermasalah di kawasan Zon 1. Bagi permasalahan pertama, keseluruhan kawasan dataran hanya aktif berskala, iaitu hanya digunakan pada waktu tertentu sahaja, seperti sambutan Hari Kemerdekaan. Bagi menyelesaikan permasalahan ini, kami mencadangkan untuk mewujudkan aktiviti jual beli, iaitu night market yang melambangkan identiti warisan sejarah di kawasan tersebut. Ianya adalah satu tindakan yang akan meningkatkan status kawasan kajian sebagai pusat ekonomi bertaraf nasional. Kedua, kawasan Jam Detik merupakan kawasan pasif penduduk dan menjadi kawasan gelandangan. Bagi menyelesaikan masalah ini, kami mencadangkan untuk merealisasikan The Pump sebagai fungsi menghidupkan kawasan tersebut. Tindakan ini akan memelihara dan memberi nafas baru untuk pembangunan fizikal. Seterusnya adalah idea cadangan. Cadangan yang akan dilaksanakan bagi memperkuatkan lagi Zon 1 sebagai pusat bandar berwarisan adalah berdasarkan 3 aspek, iaitu warisan, seni dan estetik. Mengapa aspek warisan ini dipilih adalah kerana Zon 1 ini mempunyai tapak bersejarah yang dikelilingi dengan bangunan bersejarah dan tempat paling menjadi peringatan di Malaysia, iaitu di mana bendera Union Jack diturunkan dan bendera Federasi Melaya dinaikkan serta tempat perarakan setiap sambutan ulang tahun kemerdekaan. Dan kedua adalah aspek seni, iaitu struktur reka bentuk bangunan lama yang berada di lokasi Zon 1 seperti bangunan Kelab Diraja Selangor, Gereja St. Mary, dan berdekatan dengan Zon 2 iaitu bangunan Sultan Abdul Samad. Seterusnya adalah aspek estetik. Mengapa aspek estetik ini dipilih sebagai idea cadangan kepada Zon 1 adalah kerana struktur atau tempat yang menimbulkan perasaan, iaitu di mana dataran kemerdekaan yang menjadi sejarah dan tempat sambutan ulang tahun kemerdekaan. Tempat ini juga dikibarnya bendera Malaysia dan menimbulkan semangat kebangsaan terhadap rakyat Malaysia. Seterusnya adalah pelan konsep. Bagi memperkuatkan lagi Zon 1 sebagai pusat bandar berwarisan, aspek-aspek idea yang telah dicadangkan akan diimplikasikan di kawasan yang terpilih. Pertama adalah kawasan dataran merdeka. Cadangan yang ditentukan bagi kawasan ini adalah berdasarkan aspek warisan, iaitu menerapkan elemen warisan melalui aktiviti perniagaan makanan yang berkonsepkan tradisi budaya bangsa di Malaysia. Seterusnya adalah kawasan
jam detik. Aspek estetik telah dicadangkan iaitu dengan mewujudkan kawasan yang menimbulkan keterujaan terhadap pengunjung dengan elemen warisan dan budaya, sense of place. Dan yang ketiga adalah kawasan tempat letak kenderaan bawah tanah, iaitu elemen seni, iaitu mewujudkan elemen seni lukisan yang menggambarkan warisan sejarah Kuala Lumpur. Dan pemeliharaan, iaitu di bangunan St. Mary Anglican Cathedral dan Klub Diraja Selangor. Seterusnya adalah pelan tindakan. Tindakan yang akan diambil bagi merealisasikan Zon 1 sebagai pusat bandar berwarisan adalah tindakan meremajakan dan pemeliharaan. Pertama adalah di kawasan Dataran Merdeka, iaitu dengan aktiviti pasar malam. Kedua adalah di kawasan jam detik, iaitu dengan aktiviti budaya. Dan ketiga adalah di kawasan tempat letak kenderaan bawah tanah, iaitu mengaplikasikan elemen seni budaya dan sejarah Malaysia di tempat letak kenderaan bawah tanah. Seterusnya adalah tindakan pemeliharaan, iaitu pengekalan struktur sedia ada, iaitu di lokasi Gereja St. Mary dan Klub Diraja Selangor. Baik, ini adalah plan utama ataupun master plan bagi Zon 1 yang bertemakan Zon Warisan. Seperti mana yang digambarkan di dalam plan utama, Zon 1 dicadangkan sebagai zon warisan kerana Zon 1 mempunyai nilai-nilai sentimental dan elemen-elemen warisan yang tinggi seperti Dataran Merdeka, bangunan Royal Club Selangor dan bangunan St. Mary. Bagi cadangan di kawasan Dataran Merdeka, suatu aktiviti perniagaan jual beli dalam konteks makanan dijalankan di sekitar pinggir Dataran Merdeka. Kawasan ini dinamakan sebagai Malaysian Night Food Central yang diinspirasikan daripada pelbagai jenis budaya dan tradisi makanan di seluruh negeri di Malaysia. Elemen-elemen warna yang digunakan melambangkan 14 buah negeri di Malaysia. Cadangan seterusnya adalah The Palm. The Palm boleh dirujuk kepada kawasan sekitar cadangan yang dipenuhi oleh pokok-pokok palma. Kawasan ini dijadikan sebagai kawasan rekreasi dengan pelbagai aktiviti awam yang dijalankan di kawasan ini. Kawasan ini juga bersebelahan dengan Sungai Merdeka. Hal ini adalah untuk memberi atau merasai sentimental warisan. Manakala kawasan St. Mary dijadikan sebagai kawasan pemeliharaan kepada sentimental warisan sejarah daripada reka bentuk bangunan itu sendiri. Namun pemeliharaan ini turut melibatkan aktiviti-aktiviti penambahbaikan dari segi landscape. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan teruskan untuk cadangan bagi Zon 1, iaitu cadangan pertama ialah cadangan meremajakan kawasan Dataran Merdeka. Bagi komponen cadangan, kawasan ini dijadikan sebagai tempat yang memperkenalkan budaya Malaysia dari segi konteks makanan yang menerapkan pusat jualan dengan ciri-ciri pelbagai jenis budaya dan bangsa yang diinspirasikan daripada 14 buah negeri. Bagi justifikasi cadangan pula, pasar malam ini bertemakan Malaysian Night Food Centre yang mana berteraskan ciri-ciri budaya dan bangsa. Bagi tempoh pelaksanaan untuk cadangan ini mengambil masa selama 6 ke 7 bulan. Dan objektif bagi cadangan ini pula mengaktifkan kawasan Dataran Merdeka yang sebelum ini yang hanya aktif pada waktu tertentu dan menjadikan tempat ini sebagai tapak jualan dengan pelbagai jenis makanan 14 buah negeri, di samping dapat meningkatkan ekonomi dan memperkenalkan budaya di Malaysia. Bagi cadangan meremajakan kawasan Dataran Merdeka, lokasi cadangan adalah di kawasan Dataran Merdeka yang berkeluasan sebanyak 2.92 hektar. Dan komponen cadangan adalah menyediakan tapak perniagaan dan serta menyediakan kemudahan awam yang lengkap.
Bagi anggaran kos adalah sebanyak RM55,000 dan pulangan pendapatan projek adalah sewa bulanan tapak untuk satu tapak ialah sebanyak RM50 dan bagi keuntungan sewa tapak setiap lot dalam sebulan adalah sebanyak RM1,400 dan keuntungan dalam setahun pula adalah sebanyak RM16,800 dan dalam tempoh 5 tahun pula hasil pulangan modal adalah sebanyak RM84,000. Bagi cadangan kedua untuk zon 1 ialah cadangan meremajakan kawasan jam detik. Kawasan ini ditambah baik dengan elemen landscape dan juga pelbagai aktiviti yang mampu menarik perhatian pengunjung pada masa akan datang. Bagi justifikasi cadangan pula, kawasan ini diberi nama The Palm dan terdapat pokok-pokok palma yang akan ditanam di kawasan jam detik. Dan selain itu, aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan adalah seperti buskers yang akan memainkan lagu-lagu di zaman 60 ke 70-an serta program seni persembahan budaya pada waktu tertentu dan juga terdapat penyediaan perpustakaan mini yang mampu menarik minat pengunjung untuk membaca terutamanya buku-buku sejarah. Bagi tempoh pelaksanaan pula ialah mengambil masa selama 6 ke 7 bulan dan objektif bagi cadangan ini pula adalah menambahkan serta mengaktifkan lagi kunjungan masyarakat ke tempat tersebut untuk membuat aktiviti ataupun berehat. Bagi cadangan kedua itu cadangan meremajakan kawasan jam detik, lokasi cadangan adalah di seluruh kawasan jam detik yang berkeluasan sebanyak 0.57 hektar. Dan untuk komponen cadangan adalah menambah baik landscape, penyediaan perpustakaan mini dan juga aktiviti sosial seperti buskers dan program budaya. Untuk anggaran kos adalah sebanyak RM55,000 dan pulangan pula adalah untuk sewa tapak adalah sebanyak RM800 sebulan dan untuk setahun pula adalah sebanyak RM9,600 dan hasil pulangan dalam tempoh 5 tahun pula adalah sebanyak RM48,000. Pada sudut ilustrasi pula, yang dipaparkan adalah dua tempat iaitu satu Pocket Park dan kedua ialah dataran merdeka. Fungsi ilustrasi untuk Pocket Park ini adalah lebih kepada pemeliharaan yang disebabkan untuk kita meningkatkan tarikan pengunjung dan apa yang didapat pada ilustrasi iaitu menggambarkan kegiatan masyarakat di kawasan tersebut. Selain itu, ianya juga untuk memvisualkan ilustrasi di kawasan cadangan. Yang kedua, ilustrasi di dataran merdeka yang dicadangkan iaitu night market. Yang dilihatkan di sini ialah kawasan yang aktif dengan interaksi laluan pejalan kaki, laluan basikal, jalan raya dan juga landscape hijau yang berada turut di kawasan ini. Ianya juga memberi fokus kepada interaksi sosial antara masyarakat seperti night market. Seterusnya, cadangan ketiga iaitu cadangan meremajakan kawasan parkir bawah tanah. Cadangan ini adalah penambahbaikan dengan elemen kesenian dan ciri-ciri sejarah Malaysia juga sistem keselamatan yang lebih baik kepada pengguna pada masa akan datang. Tempoh pelaksanaan ini mengambil masa selama 3 hingga ke 6 bulan. Antara komponen cadangannya ialah 1. Menambah baik kawasan parkir. Kedua, menyediakan komponen keselamatan iaitu kamera litar tertutup. Ketiga, penambahan alat pencahayaan serta mengecat semula dinding-dinding yang lusuh di dalam kawasan parkir. Bagi anggaran kos cadangan ini adalah sebanyak RM100,000. Akan tetapi, dalam masa 5 tahun kita dapat menjana pulangan sebanyak RM13.4 juta. Berikut adalah perincian anggaran kos serta cadangan sistem keselamatan. Cadangan
keempat iaitu cadangan membangunkan landscape di sekitar kawasan gereja St. Mary. Kawasan ini adalah seluas 0.53 hektar yang akan dipelihara dengan menambah pokok-pokok renek dan bunga-bungaan di sekitar kawasan gereja St. Mary. Tujuannya adalah untuk mencantikkan dan membangunkan landscape yang menarik kepada pengunjung. Tempoh pelaksanaan adalah dari 3 hingga 5 tahun. Anggaran kos pula sebanyak RM50,000 Malaysia, iaitu kos untuk menambah landscape dan upah kepada pekerja. Kawasan ini dia akan ditambah dengan aktiviti seperti pameran yang mana akan disediakan sebanyak 5 kios. Kios sewaannya sebanyak RM300 dan pulangannya adalah sebanyak RM18,000 setahun. Sepanjang tempoh 5 tahun ini, projek ini dianggarkan adalah mendapat keuntungan sebanyak RM40,000.